Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 2. Okey. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 5 KSSM muka surat 64 hingga hingga 66. Okey. 64 hingga 66. Kita pergi kepada soalan dia. Okey, soalan bahagian A nombor 1. Okey, baik. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan tahunan, jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai bagi Mastura, Norhana dan Sariah. Okey, ini jadual ya. Okey, untuk ketiga-tiga orang tersebut. Baik. Tentukan mereka yang layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Tunjukkan langkah kerja anda. Okey, baik. Menggunakan maklumat yang diberikan kat sini, jumlah pendapatan tahunan, jumlah pengecualian cukai, jumlah pelepasan cukai untuk setiap orang ni. Okey, dia punya penyelesaian macam ni. Okey. Jadi kita untuk mengira pendapatan bercukai, okey, rumus dia pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi kita kira satu persatu lah. Pertama sekali pendapatan bercukai Mastura. Okey, pendapatan tahunan dia RM54,150 tolak pengecualian cukai dia RM1,200 tolak pelepasan cukai dia RM19,700. Okey, dapat RM33,250 pendapatan bercukai dia. Okey, RM33,250 kurang daripada RM35,000. Jadi beliau layak mendapat rebate cukai RM400. Yang kedua, pendapatan bercukai Norhana. Okey, pendapatan tahunan dia RM56,490. Tolak pengecualian cukai dia RM400. Tolak pelepasan cukai dia RM21.30. Jadi dapat RM35,060. Jadi lebih daripada RM35,000. Walaupun lebih RM60 pun dah lebih dah tu. Okey. Jadi beliau tidak layak mendapat rebate cukai RM400. Yang ketiga, pendapatan bercukai Sariah. Okey, pendapatan tahunan dia RM57,615. Tolak jumlah pengecualian cukai dia RM850. Tolak pelepasan cukai dia RM23,640. Dapat RM33,125. Jadi kurang daripada RM35,000. Jadi beliau pun layak mendapat rebate cukai RM400. Okey, itu saja cara kira dia. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan kapasiti enjin 2 buah kereta dan jadual 2 menunjukkan kadar cukai jalan kereta milik persendirian di Semenanjung, Malaysia. Ada dua jenis kereta tu, Proton Inspira 1.8. Okey, kapasiti enjin dia 1798 cc. Yang kedua, Proton Perdana 2.4, kapasiti enjin dia 2354 cc. Okey, kapasiti enjin ada dua kategori dekat situ, 1601 hingga 1800. Kadar asas dia RM200. Kadar progresif dia, okey, untuk baki yang melebihi 1600 cc kena darab dengan RM40 sen lah. Manakala untuk kategori 1801 hingga 2000 cc ni, kadar asas dia RM280. Dan untuk kadar progresif ni maksudnya setiap baki yang melebihi 1800 cc kena darab dengan RM50 sen. Okey, baik. Itu cara kira dia lah, jadual yang diberikan. Encik Karim membeli salah satu kereta yang ditunjukkan dalam jadual 1. Cukai jalan yang dibayar adalah kurang daripada RM280.
tentukan kereta yang dibeli oleh Encik Karim dan seterusnya hitung cukai jalan kereta itu. Jadi kat sini kita boleh nampak lah kalau yang lebih daripada 1,800 tu maksudnya kadar asas pun dah 280. Jadi kalau yang kurang pada 280 mesti kereta tu kata dia punya CC tu bawah pada 1,800. Jadi dapat proton Inspira 1.8. Kita nampak gambaran macam itulah. Jadi jawapan dia kat sini, Encik Karim telah membeli Proton Inspira 1.8 kerana cukai jalan. Kalau kita tengok kat situ, Proton perdana 2.4 tu dengan kapasiti 2,354 cc adalah lebih daripada RM280. Okay? Jadi cukai jalannya kita ambil yang ni, yang kumpulan 1,601 hingga 1,800 cc itu kita ambil kadar asas dia RM200. Baki dia, kita tengok dia punya sisi kereta tu 1,798 tolak 1,600 dapat baki sisi darab dengan RM1, darab dengan 40 sen. Okey. Jadi yang baki kadar progresi itu nilai dia RM79.20. Okey, tambah dengan kadar asal RM200 akan dapat jumlah semua sekali. Cukai jalan dia RM279.20. Okey, itu saja untuk muka surat 64. Okey, kita pergi kepada muka surat 65 bahagian B. Soalan dia, gaji bulanan Farah ialah RM4,540 pada tahun 2020. Gaji bulanannya dipotong sebanyak RM80 untuk potongan cukai bulanan PCB. Dia juga mempunyai pendapatan pasif sebanyak RM17,560 pada tahun tersebut. Mungkin dia buat bisnes tongwau ke kan, halo telco ke, mungkin pendapatan pasif dia lah. Okay. RM8,860 daripada pendapatan pasif itu adalah dikecualikan cukai. Okay. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai Farah. Okay. Jenis pelepasan cukai itu individu RM9,000, ibu bapa RM1,500, gaya hidup RM1,150, insurans hayat dan KWSP RM7,000, insurans perubatan RM2,350, skim persaraan swasta dan anuiti tertunda RM3,000. Seterusnya maklumat yang diberikan tu, Farah telah mendermakan sejumlah RM2,400 kepada beberapa badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Dia juga membayar zakat berjumlah RM420. Ada dua jenis kat sini, kita kena faham. Untuk derma, dia kategori pengecualian cukai. Manakala zakat ni dikategorikan sebagai salah satu jenis rebate cukai. Okay, kita kena faham dua konsep tu. Baik, soalan dia A1, hitung jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai Farah. Seterusnya, hitung pendapatan bercukai Farah. Yang kedua, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah. Dan B itu hitung bayaran cukai yang tidak mencukupi atau lebihan potongan PCB bagi Farah. Okey, baik. Jadi jalan penyelesaian yang cikgu telah sediakan dekat sini sebagai panduan pada pelajar, guru-guru dan siapa saja yang menonton yang nak tahu berkaitan dengan pengiraan cukai ni. Okey, baik. Pertama sekali, jumlah pengecualian cukai kita kira daripada jadual tu. Daripada ni, bukan jadual, ini pelepasan cukai. Okey. Pelepasan pengecualian cukai dia akan bagi tahu maklumat yang diberikan. Okey, dia kata tadi daripada pendapatan pasif tu RM8,860 daripada pendapatan pasif itu dikecualikan cukai. Maksudnya RM8,860 itu adalah pengecualian cukai. Satu lagi, derma tadi termasuk dalam kategori pengecualian cukai. Jadi kita kena tambah dua tu. RM8,860 tambah 2,400 dapat RM11,260 jumlah pengecualian cukai. Seterusnya jumlah pelepasan cukai baru kita tambah yang dalam jadual ni. RM9,000 tambah RM1,500 tambah RM1,150 tambah RM7,000 tambah RM2,350 tambah RM3,000. Jumlah semua dapat RM24,000 jumlah pelepasan cukai. Pendapatan bercukai
Okey, pendapatan tahunan untuk Farah ni yang dia bagi itu RM4,540 tu sebulan, setiap bulan. Jadi kena darab dengan 12 bulan untuk setahun. Okey. Kena tambah dengan pendapatan pasif beliau tu RM17,560. Okey. Lepas tu tolak dengan pengecualian cukai tadi kita dah kira RM11,260. Tolak dengan jumlah pelepasan cukai itu 24,000. Jadi pendapatan bercukai Farah ni RM36,780. Okey. Baik. Seterusnya untuk mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah, kita kena rujuk okey, jadual kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran tahun 2020. Di mana bila kita tengok dia punya pendapatan bercukai itu RM36,780. Okey. Kita kena tengok banjaran cukai pendapatan antara RM35,000 hingga RM50,000. Okey, pengiraan dia untuk RM35,000 pertama, cukai dia RM600. Manakala untuk baki dia untuk kata RM15,000 berikutnya, kadar cukai dia 8%. Okey. Jadi cara nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah, okey, kita ambil dulu yang RM35,000 pertama tu RM600. Lepas tu tambah dengan baki dia, kita nak kira macam mana? Okey, RM36,780 tolak 35,000 dapat baki dia, darab dengan 8%. Okey, itu cara dia. Dan jangan lupa tolak RM420 iaitu zakat. Zakat termasuk dalam kategori rebate cukai. Okey, untuk orang Islam yang bayar zakat lah. Jadi kita kira kat sini 600, yang baki tadi darab 8% dapat RM142.40, tolak yang zakat RM420. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah adalah RM322.40. Okey, soalan yang B tu hitung cukai sama ada mencukupi atau lebih. Jadi mula-mula kita kira jumlah PCB yang dipotong. Maksudnya sebulan RM80. Jadi untuk setahun 12 bulan kena darab dengan 80. Jadi 12 darab RM80 dapat RM960. Jadi kalau kita tengok kat sini lebih besar daripada kata jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Maksudnya lebih, dipotong tu lebih. Jadi apa akan berlaku? Okey. Manakala maksudnya lebihan potongan PCB itu berapa nilai dia? RM960 tolak RM322.40, maksudnya lebih dia tu RM637.60. Maksudnya yang dipotong bayar ke LSDN lebih. Jadi apa tindakan selanjutnya? Kena mohon kepada LSDN supaya LSDN akan bayar semula kepada Farah ke dalam akaun dia lah. Okey, baik. Selesai muka surat 65. Okey, seterusnya muka surat terakhir, muka surat 66. Okey. Baik. Jumlah pendapatan tahunan Encik Chan dan isterinya pada tahun 2020 masing-masing ialah RM106,800 dan RM54,600. Encik Chan dan isterinya mempunyai 3 orang anak yang belum berkahwin di bawah 18 tahun. Pelepasan cukai setiap anak ialah RM2,000. Pelepasan cukai yang lain yang dituntut oleh Encik Chan dan isterinya adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, jenis pelepasan cukai individu. Encik Chan RM9,000, Puan Chan RM9,000. Ibu bapa Encik Chan RM3,000, Puan Chan tak ada. Gaya hidup Encik Chan RM2,480, Puan Chan RM2,400. Insurans perubatan Encik Chan RM2,810, Puan Chan RM2,120. Insurans nyawa Encik Chan RM4,350, Puan Chan RM2,230. KWSP Encik Chan RM4,000, Puan Chan pun RM4,000. Okay, kalau kita tengok kat sini ada had. Had ni untuk taksiran bersama. Maksudnya kalau orang kata ataupun untuk yang setiap individu pun kalau kata lebih daripada had, kita ambil nilai yang had tu saja. Maksudnya contoh kat sini yang mana yang lebih pada had? Contoh yang ni. Insurans nyawa. Kalau Encik Chan katakan RM4,350. Okey, walaupun dia nilai dia insurans nyawa dia RM4,350, jadi yang boleh orang kata dituntut hanyalah RM3,000 saja yang dapat. Okey, itu cara kira dia.
Baik. Soalan dia, hitung cukai pendapatan bagi Encik Chan dan isterinya jika mereka menggunakan taksiran cukai bersama. Okey, kita nak jawab yang A dulu. Okey. Okey, ini untuk A. Okey. Yang ni. Okey, muka surat 66 yang A ni. Okey, taksiran cukai bersama. Pelepasan cukai kita kira dulu untuk yang ni, kita tengok yang limit ni. Okey, yang untuk taksiran bersama kita tengok yang dekat had dia tu. Okey. Individu RM9,000, ibu bapa RM3,000, gaya hidup RM2,500. Okey, lepas tu insurans perubatan kita ambil yang had dia RM3,000. Insurans nyawa kita ambil yang had dia tu. Okey, RM3,000. Dan KWSP RM4,000. Dan jangan lupa yang tadi dia kata pelepasan cukai untuk setiap anak tu. Dia ada 3 orang anak. Seorang RM2,000, 3 orang. Jadi 3 darat RM2,000. Jadi pelepasan cukai dia jumlah semua sekali kita tambah RM30,500. Pendapatan bercukai. Jadi kat sini jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pelepasan cukai. Sebab kat sini dia tak ada bagi tahu pengecualian cukai kat situ. Okey. Baik, jumlah pendapatan tahunan tolak pelepasan cukai. Okey, untuk Cik Chan tadi dengan 106,800 tambah dengan Puan Chan 54,600, tolak jumlah pelepasan cukai itu RM30,050. Jadi dapat pendapatan bercukai RM130,900. Dengan menggunakan pendapatan bercukai RM130,900, kita kena rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Banjaran pendapatan bercukai itu antara RM100,001 hingga RM250,000. Perkiraan dia untuk RM100,000 yang pertama, cukai dia RM10,900. Manakala untuk RM150,000 berikutnya, baki berikutnya kena darab dengan 24% kadar dia. Okay, maksimum RM36,000 lah. Okay, baik. Cukai pendapatan yang perlu dibayar, mula-mula kita ambil yang RM100,000 yang pertama tu, RM10,900. Lepas tu tambah dengan baki dia. Baki dia macam mana nak kira? RM130,900 tolak RM100,000 yang pertama tadi, darab dengan 24%. Jadi tambah dua ni akan dapat jumlah dia RM18,316. Ini untuk taksiran cukai bersama. Okey, jadi lebih tinggi lah dibayar sebenarnya kalau taksiran cukai bersama. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan B tadi. Encik Chan dan isterinya berpendapat taksiran berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah. Ya, betul. Okey, soalan dia, siapakah yang lebih sesuai menuntut pelepasan cukai bagi 3 orang anak itu supaya jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah? B, berdasarkan jawapan di B1, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai berasingan. Okey, baik. Ini untuk B. Dia panjang sikit lah yang B ni. Baik, jadi jalan penyelesaian dia. Okey, kita kira satu persatu lah. Jadi untuk menjawab kepada soal yang satu tadi, siapa yang lebih sesuai untuk menuntut pelepasan cukai? Jawapannya Encik Chan. Sebab apa? Sebab pendapatan tahunannya lebih tinggi daripada isterinya. Jadi kita kira satu-satu. Mula-mula kita kira untuk Encik Chan, lepas tu kita kira untuk Puan Chan. Okey. Mula-mula pelepasan cukai Encik Chan, okay, kita tengok dia punya jadual ni. Individu RM9,000, ibu bapa RM3,000, gaya hidup RM2,480. Insurans perubatan RM2,810. Okey, dekat sini kita tengok insurans nyawa. Walaupun RM4,350, tapi had dia cuma RM3,000 saja. Jadi dia punya boleh dapat RM3,000 saja dekat situ. Okey. Dan yang KDSP RM4,000 dan satu lagi untuk 3 orang anak, setiap anak tu RM2,000 pelepasan cukai. Kita tambah semua dapat RM30,290. Jumlah pelepasan cukai Encik Chan. Pendapatan bercukai Encik Chan
Jumlah pendapatan tahunan Encik Chan tu 106,800, tolak jumlah pelepasan cukai Encik Chan tu RM30,290, dapat pendapatan bercukai dia RM76,510. Dengan merujuk kepada pendapatan bercukai Encik Chan ni 76,510, kita rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Banjaran cukai pendapatan antara RM70,000 hingga RM100,000. Pengiraan dia untuk RM70,000 pertama, cukai dia RM4,600. Untuk yang baki dia RM30,000 yang berikutnya, kadar cukai itu didarab dengan 21%. Maksimum dia RM6,300 lah. Jadi cukai pendapatan Cik Chan, mula-mula kita ambil yang RM70,000 yang pertama tu RM4,600, tambah dengan baki berikutnya RM76,510 ni, tolak RM70,000 dapat baki. Okey, darab dengan 21%. Jadi RM4,600 tambah yang baki dia ni kita dah kira dapat RM1,367.10. Jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Chan RM5,967.10. Okey, baik. Selesai untuk Cik Chan. Seterusnya kita kena kira untuk pelepasan untuk Puan Chan pula. Mula-mula kita kira pelepasan cukai Puan Chan. Okey, individu RM9,000. Tambah ibu apa tak ada. Jadi gaya hidup RM2,400 tambah. Lepas tu tambah insurans perubatan RM2,120. Lepas tu tambah insurans nyawa RM2,230. Lepas tu tambah KWSP RM4,000. Jadi jumlah pelepasan cukai Puan Chan RM19,750. Jadi pendapatan bercukai Puan Chan, pendapatan tahunan dia RM54,600 tadi, tolak dengan jumlah pelepasan cukai dia RM19,750, dapat pendapatan bercukai dia RM34,850. Nilai ini adalah kurang daripada pendapatan bercukai RM35,000. Jadi Puan Chan ni layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Okey, diskaun lah RM400. Merujuk kepada pendapatan bercukai Puan Chan ni RM34,850 ni, kita kena rujuk sekali lagi jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Kita tengok banjaran cukai pendapatan antara RM20,000 hingga RM35,000. Okay, pengiraan dia untuk RM20,000 yang pertama, cukai dia RM150. Manakala untuk RM15,000 berikutnya, kadar cukai itu didarabkan dengan 3%. Okay, maksimum RM450 lah. Jadi cukai pendapatan Puan Chan, kita ambil yang RM20,000 yang pertama tu RM150, tambah dengan yang baki dia. Baki dia kita kira RM34,850, tolak RM20,000 tu dapat baki dia. Darab dengan 3%. Dan jangan lupa tolak dengan 4% tu. Okay, rebate cukai 400. Jadi kira semua ni dapat RM195.50 cukai pendapatan perlu dibayar oleh Cik Chan, Puan Chan. Jadi Cik Chan bayar RM5,000 lebih, Puan Chan bayar RM195.50, lebih rendah. Okay. Jadi sebenarnya taksiran berasingan ni lebih jimat, lebih rendah lah cukai yang perlu dibayar berbanding yang kata taksiran bersama tadi. Okay. Okay, taksiran bersama tu RM18,316. Yang ni so, asing-asing baru RM5,000 lebih, yang ni RM100 lebih. Itu maksudnya lebih baik lah sebenarnya, lebih rendah. Baik. Dengan berakhirnya soalan itu, selesailah kata untuk semua soalan praktis ke arah SPM. Khusus yang ni khusus untuk ketah 2. Jadi secara umumnya kita dah sentuh ke semua soalan praktis ke arah SPM ketah 1 dan ketah 2. Semoga perkongsian cikgu ni bermanfaat kepada para pelajar, para guru dan siapa saja yang nak belajar berkaitan dengan pengiraan cukai, semua ada di dalam. Okay? Jadi matematik ni bukan setakat untuk para pelajar, juga para guru, juga masyarakat yang nak belajar berkaitan dengan cukai contohnya. Okay? Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.